Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami adalah terdiri daripada Encik Terence, Puan Rayani Sulit dan saya sendiri Zakaria bin Muhammad Jasni. Kumpulan kami akan membentangkan berkenaan definisi dasar fiskal, krisis ekonomi yang pernah melanda negara, punca-punca utama kepada krisis fiskal negara, kaitan krisis fiskal dan hutang, kesan keberhutangan kerajaan dan last kali kesimpulan. Pengenalan. Sejak wabak COVID-19 mula melanda di Wuhan, China pada tahun 2020, virus COVID-19 atau coronavirus telah menjangkiti manusia di hampir seluruh pelosok dunia. Situasi semasa dan cabaran yang dihadapi oleh semua negara menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 yang sedang berlaku ini merupakan sebuah krisis yang memberi kesan secara global. Hal ini menandakan bahawa terdapat implikasi dalam pelbagai aspek yang memberi kesan kepada situasi dunia dan negara hari ini. Dengan penutupan beberapa sektor utama seperti pelancongan dan perkhidmatan, pendapatan negara telah berkurangan, manakala pembelanjaan negara pula meningkat bagi menyokong sektor kesihatan awam yang bertukus lumus memerangi wabak ini. Peningkatan kadar pengangguran dan kehilangan pendapatan merupakan antara kesan yang dialami oleh kebanyakan negara yang dilanda wabak ini. Dunia berdepan dengan krisis ekonomi yang teruk sejak The Great Depression pada tahun 1930. Kemelesetan ekonomi berlaku apabila terdapat penurunan dalam keluaran dalam negara kasar KDNK di sebuah negara dalam 2 suku tahun berturut-turut. Kebanyakan negara berpendapatan sederhana termasuk Malaysia sering menggunakan dasar fiskal sebagai alat untuk meningkatkan aktiviti ekonomi dalam negara. Definisi dasar fiskal. Menurut Kamus Dewan edisi 4, fiskal merupakan hasil pendapatan negara dalam bentuk cukai dan hasil pungutan yang lain. Dasar fiskal pula merupakan dasar yang diperkenalkan bagi bertujuan mengutip hasil negara dan membelanjakan hasil tersebut bagi memaksimalkan kebajikan ekonomi dan rakyat sesebuah negara. Menurut Al-Kasasbeh dan Heron 2018, dasar fiskal yang diperkenalkan amatlah penting dalam menguruskan kewangan dan ekonomi sesebuah negara. Dasar fiskal juga menjadi faktor penting dalam menentukan kadar cukai negara. Selain itu, konsep dasar fiskal juga boleh didefinisikan sebagai objektif, alat tuju dan tindakan yang mempengaruhi kestabilan ekonomi negara. Pandemik COVID-19 bukanlah satu-satunya krisis ekonomi yang pernah melanda Malaysia. Terdapat beberapa peristiwa global yang turut memberi kesan kepada ekonomi negara pada masa lalu. Krisis ini bukan sahaja mengubah corak ekonomi negara, malah turut mengubah dasar fiskal Malaysia. Antara peristiwa global yang pernah melanda negara Malaysia ialah krisis minyak 1973 hingga 1974, krisis minyak 1978, kegawatan ekonomi 1997 hingga 1998, kemelesetan ekonomi tahun 2008 dan yang terkini pandemik COVID-19. Yang kelima, penularan penyakit COVID-19 serta pelaksanaan lockdown atau perintah kawalan pergerakan pada tahun 2020 telah memberi kesan langsung terhadap ekonomi negara dalam ekonomi negara dan global secara umumnya. Keluaran dalam kasar negara KDNK dalam diunjurkan kepada negatif 4.5% bagi tahun 2020. Tabung Kewangan Dunia IMF serta Bank Dunia masing-masing mengunjurkan KDNK negara yang lebih rendah iaitu masing-masing negatif 6.0% dan negatif 4.9%. Walau bagaimanapun kedudukan unjuran KDNK, negara ini sebenarnya telah mengalami lonjakan daripada fasa pengucupan KDNK pada suku kedua tahun 2020 yang lalu. Data daripada Bank Negara Malaysia menunjukkan kedudukan KDNK negara suku kedua yang lalu berada di paras negatif 17%. Angka ini bukan sahaja menunjukkan ekonomi negara sedang mengalami kejatuhan, bahkan penggunaan swasta atau perbelanjaan rakyat juga menunjukkan trend yang membimbangkan. Jika dibandingkan dengan krisis kewangan global yang berlaku pada tahun 2008, krisis pada kali ini memberikan kesan ekonomi yang lebih teruk pada peringkat nasional dan global. Menurut unjuran yang dilakukan oleh pihak tabung kewangan antarabangsa, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 dijangka meleset kepada negatif 3.0%. Angka ini adalah penurunan sebanyak 6.3% berbanding unjuran yang dibuat pada Januari 2020, iaitu sebanyak 3.3%. Ironinya, ia menjadikan Great Growth
menjadikan Great Lockdown sebagai kemelesetan ekonomi terburuk sejak Great Depression pada tahun 1930. Sekian, terima kasih. Thank you, Zakaria. Sekarang saya akan meneruskan punca-punca utama kepada krisis fiskal negara. Sekiranya wujud ketidakseimbangan dalam pembelanjaan negara disebabkan oleh faktor-faktor luar dan dalaman, maka akan tercetuslah krisis fiskal yang memberi kesan kepada ekonomi sebuah negara. Terdapat beberapa faktor atau punca yang sering dikaitkan dengan krisis fiskal negara seperti fungsi wang dalam ekonomi konvensional, wujudan keuangan, kemasukan modal asing jangka pendek, dan globalisasi. Untuk fungsi wang dalam ekonomi konvensional, hal ini disebabkan oleh peranan wang itu sendiri dan wang digunakan seperti barang lain. Masalah mulai timbul apabila manusia menganggap wang sebagai satu komodi dagangan yang boleh diperniagakan secara hadapan atau bukan tunai seperti barang lain. Maka kestabilan nilai wang akan terancam apabila nilai ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran dalam pasaran. Untuk kejutan keuangan, berdasarkan Sack dan Warner pada tahun 1997, kejutan keuangan merupakan antara penyebab utama krisis fiskal dan krisis keuangan. Masalah kejutan ini dikatakan berpunca daripada jumlah hutang jangka pendek yang besar yang mudah dipengaruhi oleh persekitaran ekonomi. Masalah kejutan ini juga akan memburukkan status ekonomi sesebuah negara sekiranya reserve pertukaran asing tidak mencukupi untuk mengimbangi pergerakan ini, walaupun kejutan ekonomi mampu pulih dalam jangka masa yang singkat. Untuk ketiga, kemasukan modal asing jangka pendek. Berdasarkan Davidson pada tahun 1958, puncak utama berlakunya krisis ekonomi adalah kebergantungan yang tinggi terhadap kemasukan modal asing jangka pendek yang mempunyai volatility yang tinggi. Pengeluaran modal jangka pendek secara mendadak telah menyebabkan kejatuhan dalam nilai mata wang Malaysia. Pasaran saham yang melambungi tinggi adalah sharing dengan kemasukan modal asing yang besar ke dalam negara. 4. Globalisasi. Krisis keuangan dan kegawatan yang melanda ekonomi dunia juga merupakan kesan langsung daripada globalisasi yang mana membentuk dunia tanpa kesempatan atau global divide. Serikat juga dapat meningkatkan keluaran menerusi ekonomi berskala besar di samping dapat meningkatkan pelaburan teknologi, kepakaran, dan peluang-peluang pekerjaan dalam negara. Globalisasi dan liberalisasi merupakan satu cara meningkatkan aliran perdagangan dan pemasaran antara bangsa, khususnya dalam meningkatkan akaun semasa dan modal dalam imbangan pembayaran negara. Globalisasi ini juga menghasilkan satu penguasaan secara manipulatif ekonomi negara, pembangunan oleh pasar pasaran sejagat yang dikaitkan dengan kolonialisme baru yang digerakkan oleh kecanggihan teknologi masa kini. Untuk kaitan krisis fiskal dan hutang, sekiranya polisi fiskal menyebabkan hutang negara meningkat, maka jumlah wang atau perbelanjaan akan ditambah dan akhir sekali meningkatkan kadar cukai. Berdasarkan Syiana, Malaysia dan Indonesia menggunakan dasar polisi yang konvensional bagi memastikan defisit fiskal dan dapat dikurangkan sekaligus meningkatkan hasil negara. Di Malaysia, perbelanjaan kerajaan terbahagi kepada dua kumpulan utama, yaitu perbelanjaan mengusaha dan perbelanjaan pembangunan. Setiap satu mempunyai 4 sektor utama, yaitu keselamatan, perkhidmatan sosial, perkhidmatan ekonomi, dan pemberdayaan. Setiap sektor ini pula dipecah kepada beberapa subsektor perbelanjaan yang lebih kecil, seperti untuk sektor keselamatan dipecah kepada pertahanan dan keselamatan dalam negeri. Sektor perkhidmatan sosial dipecahkan kepada pendidik,
kesehatan, dan perumahan. Perkhidmatan ekonomi pula dipecahkan kepada pertanian dan pembangunan luar bandar, kemudahan awam, perdagangan dan perindustrian, serta pengangkutan dan perhubungan. Fiskal merupakan strategi yang digunakan oleh kerajaan untuk memacu pembangunan ekonomi melalui instrumen seperti cukai, belanjawan, dan subsidi yang mampu mempengaruhi pendapatan negara. Fiskal juga merupakan strategi yang penting dalam mengimbangi perbelanjaan negara sekaligus memakin pembangunan sebuah negara melalui perbelanjaan dan pelaksanaan cukai. Defisit fiskal dan hutang negara merupakan negara akan mengalami defisit fiskal apabila jumlah perbelanjaan negara melebihi hasil negara melalui pungutan cukai dan hasil-hasil lain, telah menyebabkan negara terpaksa memohon pinjaman sekaligus untuk meningkatkan jumlah hutang negara. Di sini terdapat beberapa aktor yang dibenarkan bagi untuk mengawal corak perbelanjaan negara bagi memastikan jumlah perbelanjaan yang tidak menyebabkan defisit fiskal yang teruk. Untuk akta-akta, di sini ada akta pinjaman tempatan, akta pendanaan kerajaan, akta langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan. Untuk peraturan pula, pinjaman adalah untuk membiayai perbelanjaan, pembangunan, dan pengelolaan COVID-19. Bagi akaun semasa perlu sentiasa dalam lebihan bagi memastikan perbelanjaan mengurus dibiayai melalui hasil. Untuk akta-akta yang di atas adalah untuk memastikan perbelanjaan negara dapat dikawal dan jumlah hutang tidak melebihi ceiling hutang. Selain itu, untuk ini juga, akta di atas juga untuk menyediakan garis panduan berkenaan terbitan, penggunaan terimaan, dan had statutory ke atas hutang terkumpul kerajaan. Ini juga berperanan sebagai peraturan dan disiplin fiskal bagi memastikan pengurusan hutang yang berhemat dan mempan. Sekian, terima kasih, dan saya serahkan kepada Rayani. Assalamualaikum, saya Rayani binti Sulit, nombor metrik 275290 daripada kumpulan K. Di sini saya akan membentangkan penambahan hutang dan faedah hutang, iaitu apabila sebuah negara berhutang sama ada di peringkat domestik atau luar, hutang ini tetap perlu dibayar. Maka semakin besar jumlah hutang, maka semakin besarlah faedah yang perlu dibayar. Kejadian COVID-19 telah menyebabkan kadar hutang Malaysia setakat bulan Februari 2020 berada di tahap lebih kurang 52.5% daripada KDNK, iaitu sekitar ringgit Malaysia 793 juta. Hutang dalam negeri mencatatkan 74% dari jumlah keseluruhan hutang, manakala hutang luar negara pula berada pada kadar 26% daripada jumlah keseluruhan hutang. Malaysia menghadapi masalah dalam mengurangkan hutang. Sekiranya kos pengurusan sektor kesihatan awam meningkat akibat wabak COVID-19 ini di saat pendapatan negara mulai menurun secara drastik. Selain itu, peningkatan inflasi dalam negara. Defisit fiskal merupakan antara penyebab peningkatan inflasi, iaitu peratus peningkatan nilai dalam nisbah keseimbangan fiskal terhadap KDNK akan menyebabkan 4.25% penurunan dalam inflasi. Berdasarkan hasil kajian oleh Widayanti tahun 2010 menyatakan fiskal berupa defisit hutang dalam negara dan hutang luar negara mempunyai kesan inflasi mempengaruhi barang harga, sedangkan defisit dan hutang dalam negara merupakan ukuran untuk menentukan cukai dan inflasi, sehingga sumbangannya terhadap KDNK dapat mempengaruhi harga barang. Dasar fiskal melalui pembiayaan defisit mempunyai daya tahan untuk mencapai pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Selain itu, dari segi kegawatan ekonomi, apabila hutang-hutang negara atau sektor swasta melebihi had maksima yang dianjurkan, iaitu hutang sektor swasta 90% daripada GDP dan hutang isi rumah 85% daripada GDP, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin perlahan.
Demi untuk meningkatkan pendapatan bagi membiayai sektor perkhidmatan awam, rizab simpanan dan pendapatan negara akan merosot. Jumlah pembayar interes yang tinggi membawa kepada jumlah cukai yang tinggi yang akan dikenakan. Sekiranya Malaysia dilanda oleh kemelesetan ekonomi yang teruk, maka sebahagian rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan, pengurangan pendapatan petani dan pekebun dan sebagainya. Selain itu, peningkatan cukai dan kadar faedah. Bagi menangani masalah defisit, sesebuah negara sering memperkenalkan cukai baru atau meluaskan lagi kutipan cukai bagi meningkatkan hasil pungutan negara. Hubungan antara hutang negara, defisit fiskal dan pelaksanaan cukai seperti kerajaan akan meningkatkan jumlah cukai negara terhadap sektor swasta bagi mengurangkan defisit fiskal serta mengurangkan jumlah hutang negara. Sebagai kesimpulannya, baik buruk hutang bergantung kepada kemampuan kerajaan membayar balik pada masa akan datang. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, iaitu tahun 2015 hingga 2019, usaha drastik perlu diambil untuk mengurangkan hutang sebanyak 20%. Terdapat beberapa cadangan yang dilaksanakan seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kerajaan berpeluang mendapat kutipan hasil yang lebih banyak, kerajaan mengelak campur tangan negatif dalam ekonomi dan memberikan ruang dan memastikan persaingan pihak swasta sebagai pemacu utama ekonomi. Selain itu, kerajaan perlu menerangi ketirisan dan rasuah dalam pelaksanaan strategi fiskal. Jika perbelanjaan kerajaan dijalankan secara cekap dan amanah dan berhemah, kerajaan bukan sahaja mampu berjimat purata sebanyak minimal 1.0% setahun, tetapi mungkin dapat meningkatkan hasil. Sekian.